الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ياسر ولا تعاسر، رب ياسر ولا تعاسر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Jalal Dzikruh. Syukur banyak-banyak. Sebab apa perlu kita syukur? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat hidup, dan hidup kita yang kita amalkan pada ketika ini hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Kita nak hidup ni perlu dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita hidup ni tidak memperolehi rahmat Allah Ta'ala, kehidupan kita akan jadi apa? Akan jadi ganas. Itu sebab hati kita, hidup kita ni perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, insya-Allah. Baik, pengajian kita sambungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan yang dibawa oleh Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 185. Nah. Okey. Muka surat 185. Perbezaan di antara kitab dan suhuf. Sebelum ni kita mengaji ataupun kita semak mengenai kitab, dan di dalam Al-Quran disebutkan 4 kitab. Yang pertama sekali Taurat, lepas tu Injil, Zabur serta Al-Quran. Jadi kitab inilah tuan-tuan sekalian menjadi dalil ataupun menjadi petunjuk untuk kita hidup di atas muka bumi berlandaskan kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kitab kita tak dapat nak lihat ataupun kita tak tahu nak pergi ke mana. Dengan adanya kitab ni tuan-tuan sekalian, kita ada kita punya pedoman mana kita nak pergi sebenarnya. Lepas tu kita tahu akan kehidupan kita ni macam mana cara kita nak buat. Lepas tu akhirat apa yang perlu kita lakukan sebelum kita pergi akhirat kehidupan pula. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita amal apa kemahuan kehendak Allah yang berada di dalam kitab petunjuk. Setiap kaum Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul setiap kaum. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Nabi bawa Al-Quran, Allah Ta'ala bagi wahyu. Jadi kita tahu kat mana kita nak pergi sebenarnya. Nah, kat mana kita nak pergi sebenarnya. Dan kalau ikutkan ilmu, ikutkan apa yang kita ada hari ini, sebenarnya kita tak ada alasan. Sebab Allah Ta'ala dah bagi satu-satu apakah yang perlu kita ikut, macam mana kita nak jalankan kehidupan yang ditunjukkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mahukan. Tinggallah tuan-tuan sekalian kita ni malas. Tinggallah kita ni tuan-tuan sekalian tidak mahu tadabbur. Tinggallah kita ni tidak mahu menyemak, tidak mahu memikirkan. Lagi tahu kita tak nak ambil tahu. Itu sebab kita ngaji, itu sebab kita belajar. Kita nak ambil tahu apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah itu yang kita bahaskan mengenai kitab Allah. Dari sudut akidah wajib kita yakin bahawasanya kitab ini adalah kalam Allah Ta'ala. Mahupun kitab Taurat ataupun kitab Injil ataupun kitab Zabur yang kita hari ini tak pernah lihat tuan-tuan sekalian. Kalau yang dah lihat mungkin itu ada penyelewengan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil yang ada pada ketika ini. Yang orang selewengkan akan ayat-ayat Allah Ta'ala,
untuk kita umat akhir zaman ini lihat betapa dahsyatnya tuan-tuan sekalian akan kejahilan mereka, kesanggupan mereka menukar akan ayat Allah mengikut kemahuan dan kehendak mereka. Jadi kitab Al-Quran lah dengan izin Allah penyelamat kita tuan-tuan sekalian. Selamat kita daripada penyembahan berhala, daripada benda yang taghut, benda yang taghut, syaitan, berhala dan apa benda jenis yang menyesatkan. Selamat kita dengan panduan Al-Quran. Kita nak amal agama, lihat kitab. Ingat elok-elok tu. Faham agama, lihat kitab Al-Quran, hadis. InsyaAllah kita faham. Kalau kita tengok individu, tuan-tuan sekalian, banyak orang sesat dengan individu. Orang Syiah dia sesat dengan individu. Dia ikut cakap Khomeini ayat Allah. Dia bagi tahu dia suci, dia bagi tahu dia lebih daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikut imam-imam mereka. Manusia ni lemah tuan-tuan sekalian. Manusia ini lemah, manusia bukan kamalat. Manusia ini tuan-tuan sekalian perlu dengan bantuan. Manusia ini mudah lupa. Manusia ini mudah melakukan perkara-perkara yang maksiat. Jadi apabila tuan-tuan lihat peredaran akan kepahaman agama, apabila kita lihat semata-mata dengan makhluk ataupun batang tubuh, kebanyakan tuan-tuan sekalian akan sesat. Sebab apa berlaku macam tu? Mereka ikut manusia, bukan ikut Allah. Jadi kita hari ini tuan-tuan sekalian berdasarkan kitab. Kalau ustaz ajar benda yang tak elok, yang bercanggah dengan Al-Quran, tuan-tuan tolak. Jangan tengok janggut, jangan tengok kopiah, jangan tengok jubah semata-mata. Kita lihat benda yang tampak kita berpegang ataupun bersandar. Ini yang pentingnya tuan-tuan sekalian akan kitab yang menjadi rukun iman yang. Lihat kitab, lihat Al-Quran, lihat hadis. Nak faham Kristian, nak faham akan agama Nasara, lihat akan Injil. Injil apa? Injil yang sebenar. Apabila lihat Injil yang diselewengkan, jadilah seperti puak-puak Kristian, jadilah seperti Katolik tuan-tuan sekalian. Walaupun Injil itu adalah kalam Allah. Nak faham agama Yahudi, nak faham Bani Israel, lihat akan Taurat yang sebenar. Kita jangan cakap Taurat itu sesat. Taurat itu adalah kalam Allah Ta'ala. Apabila kita lihat Taurat yang sebenar, kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah, dia bersambung, ada kesinambungan. Apabila kita lihat Al-Quran, Al-Quran yang mensahkan akan adanya Taurat, adanya Injil. Kita percaya Taurat, kita percaya Al-Quran sebab dalam Al-Quran ada Injil. Kita nak selamat daripada mempercayai akan da'iyah orang Kristian dan Nasara, mengatakan Nabi Allah Isa itu sebagai anak Tuhan. Mana tampak kita rujuk tuan-tuan sekalian. Kalau kita pandang, kalau kita lihat ataupun kita kaji daripada mulut manusia, orang cakap, orang Kristian bagi tahu Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran menafikan akan Isa itu adalah anak Tuhan, bahkan di dalam Injil tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Nabi Isa kita beriman sebagai pesuruh Allah, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi syariat Nabi Allah Isa sudah terlepas. Ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kita selamat melalui apa tuan-tuan? Kita selamat melalui kitab. Kita selamat melalui kitab Al-Quran, panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Bukan kita selamat dengan batang tubuh, kita selamat dengan kitab Al-Quran. Kita selamat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah, itu yang ustaz nak simpulkan akan kitab-kitab yang Allah Taala turunkan. Ada lagi satu yang dikatakan kitab-kitab kecil ataupun suhuf. Dekat sini tuan-tuan sekalian, ustaz ulang baliklah 184 biar benda ini menyambung. Perbezaan di antara kitab dan suhuf. Apa beza tuan-tuan sekalian? Dua-dua tu adalah kalam Allah Ta'ala. Nabi Muhammad diturunkan suhuf ataupun tidak? Dalam riwayat tak ada. Rasulullah, Allah Ta'ala beri Al-Quran, tidak diturunkan suhuf. Suhuf ini tuan-tuan sekalian, kita terangkan apa erti suhuf. Dalam ilmu tauhid satu ilmu yang nak mengukuhkan akidah. Pada faham? Akidah apa? Akidah makna dia pegangan. Tauhid mengukuhkan pegangan. Salah satu nak kukuhkan pegangan, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal
dengan sifat Allah, nama Allah, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kona kita cakap kita nak nampak Allah Taala supaya nampak kawan kita, tidak. Kenal Allah kita taat, bukan kenal dengan nama semata-mata. Orang Yahudi pun tuan-tuan sekalian dia mengakui akan ketuhanan, tapi mereka kenapa mereka lawan akan Allah, lawan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kenal tuan-tuan sekalian hanya di bibir saja, kenal hanya pada pandangan, tidak melalui fi'ali, tidak melalui qalbi yang sebenar, hati yang sebenar. Kenal Allah kita buat apa? Sembah Allah, ikut kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala benci kita elakkan, apa yang Allah Ta'ala suka kita buat. Ini baru betul-betul mema'rifatkan Allah. Kita faham akan kalimah la ilaha illallah. 70 cabang, cabang yang utama adalah kalimah la ilaha illallah. Kenal Allah Quran, bukan kenal dengan bibir, kenal dengan hati, kenal dengan mata, tak jadi. Kita pandang di sekeliling, cuba tanya siapa jadikan langit, automatik kita cakap Allah Ta'ala. Itu kono dengan qauli. Suruh buat tak nak. Nah, ini masalah itu tuan sekalian, perlu kita faham. Dalam ilmu tauhid yang dimaksudkan dengan kitab ialah kitab Allah, al-kutubu al-ilahiyah, iaitu kitab-kitab ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada. Kitab Allah ialah kumpulan kalam Allah yang diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, yang mengandungi hukum-hukum, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, wa'ad dan wa'id, janji baik dan janji buruk, janji jahat, kabar yang menggembirakan dan yang menakutkan, dan kisah-kisah umat purbakala seperti kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, di mana kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang terbesar dari kitab-kitab Allah. Ini kita dah bahas. Ustaz tak nak panjang lebar lah mengenai Taurat, Injil, Al-Quran. Nampak tuan-tuan sekalian? Kan ini petunjuk. Kalau kita tak nak ikut Al-Quran, kita nak ikut siapa lagi? Sebab Al-Quran Allah. Jadi kita kena ikut Al-Quran. Tak kira dalam politik pun kena ikut Al-Quran. Kalau beritahu pemimpin kita, apa pun buat salah-salah, Allah cakap salah-salah. Nah, apa kita nak takut kan? Salah-salah. Betul-betul. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena kuat. Kita kena kuat, baru Allah Ta'ala bantu. Kita gini, kenapa tuan-tuan sekalian, hari ini orang Islam kita nampak banyak disusahkan oleh orang kafir sebab kita sendiri tak yakin dengan Al-Quran. Maknanya kita tidak yakin dengan Allah. Jangan pandang dalam surau atau dalam masjid, dalam kuliah. Pandang kat luar sana tuan-tuan sekalian, banyak lagi orang tak semayang. Kita duduk kat dalam ni tuan-tuan sekalian, kita boleh semayang maghrib, kita jangan selesa sangat. No, kawan-kawan kita kat luar ni. Kat luar ni tuan-tuan sekalian, ramai yang tinggal akan perintah Allah Ta'ala, nak mengejar akan harta. Siapa nak bertanggungjawab? Itu sebab macam mana nusrah nak sampai, macam mana bantuan Allah nak sampai. Ini jelas tuan-tuan sekalian, kumpulan kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kenapa Allah Ta'ala nak wahyukan? Kenapa Allah Ta'ala nak turunkan tuan-tuan sekalian? Sebab nak beritahu kita lah apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kat sini, kita kena tegas apabila bahagian perintah Allah. Kalau tak dapat dekat orang luar, dekat rumah kita, kena tegas dengan anak bini kita mengenai Allah. Rasulullah SAW, kalau ada orang yang menidakkan perintah Allah, muka Nabi merah padam tu. Siapa yang berani menghadap dengan Nabi apabila mereka melekehkan akan perintah Allah? Kalau benda tu peribadi Nabi, Nabi tak marah tuan sekalian, walaupun Nabi disusahkan. Kalau benda tu berkaitan dengan agama, minta maaf. Jangan main-main. Itu orang hina agama kita, kalau duduk diam, apa kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala? Ini bab agama, ini bab Allah Ta'ala bagi amanah. Kalau jaga betul-betul tuan-tuan sekalian, orang hina Al-Quran, kita kena tegakkan, pertahankan semampu yang boleh. Kata Rasulullah, kalau ada kuasa dengan kuasa, ada perkataan lisan, tak mampu dengan kuasa dengan lisan, lepas itu tolak dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Jadi kalam Allah, Al-Quran, ikutan. Agama tak boleh main-main tuan-tuan sekalian. Tak ada tolak ansur, tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Nak salah cakap salah. Bab hukum hakam tuan sekalian, tengok ulama punya keputusan. Sebab kita tak faham Al-Quran, tak faham hadis. Mereka yang bubal, mereka yang beritahu macam mana nak amal. Jangan mengada-ngada nak faham-faham sendiri. Memang faham kita
faham kita ni masuk sekeliling kefahaman yang dimasukkan ataupun yang dipikirkan, yang diberikan oleh makhluk yang tidak harapan untuk berdamai. Sebab syaitan. Jadi kita kena ikut, kena patuh dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Iaitu kitab. Itu kitab yang kita bahaskan sebelum ini. Suhuf ialah kalam-kalam Allah. Kalam-kalam mana perkataan. Jadi samalah macam Al-Quran. Dia kalam, dia bab perkataan, samalah kalam Allah Taala. Suhuf ialah kalam Allah Azza wa Jal yang diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang tidak dikumpul. Tu dia. Kalau kitab tadi dikumpul. Nampak Al-Quran, Taurat, Injil, lepas tu Zabur. Kalau suhuf tidak dikumpul. Jadi tidak dikumpul lah, tidak dibukukan. Dia macam manuskripnya lah. Macam surat perkeliling. Memo. Faham tak? Bukan nak cakap suku memo tu, tidak. Mana nak bagi kita faham suku memo tu lah surat perkeliling. Macam perkeliling lah. Perkeliling kan tidak dikumpulkan. Kita file macam tu kan, tidak dibukukan surat perkeliling. Itu suhuf. Kita jangan nampaklah sebab Rasulullah Allah Ta'ala tak bagi suhuf yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuklah Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Ta'ala beri suhuf. Dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khas, hanya merupakan beberapa lembaran muka surat sahaja sebagai surat perkeliling. Tu dia. Sebagai surat perkeliling. Tidak dibukukanlah, tidak dihaskan. Seperti Taurat, Injil dan Zabur. Seperti suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 36 hingga 37. Allah Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan suhuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am la yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Sadaqallahul aliyyul azim. Atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf risalah-risalah Nabi Musa dan juga dalam risalah-risalah Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala yang diperintahkan kepada. Ini firman Allah Ta'ala. Baik. Ustaz, dia luar pada kitab lah. Tak nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Apabila kita dengar agama Buddha, kita dengar agama-agama selain agama Islam ataupun sinonim kita Yahudi dan Nasara, kita dengar tu confirm kepala otak kita cakap apa? Ini satu agama yang sesat. Ini bodoh tagut. Kita dengar betul. Jadi kalau dikaji tuan-tuan sekalian, asal muasal daripada mana agama Hindu, rujukan mereka tuan-tuan sekalian. Rujukan mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, asal muasal sebelum kita orang Melayu ni mungkin sampai lewat. Ya, mungkin sampai lewat tuan-tuan sekalian orang Melayu. Kalau ikut sejarah pun keturunan Melayuiyah ini daripada isteri ketiga. Dalam kajian ulama lah, isteri ketiga Nabi Allah Ibrahim yang bernama Keturah ataupun Keturah. Yang keempat Siti Hajun yang melahirkan bangsa Melayuiyah itu. Jadi kalau kita lihat agama terdahulu, macam mana dia orang nak hidup ataupun amalan mereka sebelum kedatangan Islam. Jadi agama-agama daripada suhuf-suhuf ini tuan-tuan sekalian tersebar luas. Jadi kalau dikaji, ustaz menarik hati nak kaji akan agama Hindu yang kita nampak hari ni, makhluk-makhluk ataupun jiran-jiran kita orang-orang Hindu, rujukan mereka daripada suhuf yang diambil, suhuf Nabi Allah Idris dengan suhuf Nabi Allah Musa alaihi salam. Suhuf itulah, lembaran-lembaran itulah tuan-tuan sekalian yang mereka jadikan rujukan. Baik, kalau kitab Taurat dan Injil diselewengkan, lagi-lagilah akan suhuf yang tidak dikatakan khas diselewengkan. Jadi yang kita nak tahu akan amalan-amalan yang terdahulu yang dibawa daripada Nabi Adam, turun Nabi Allah Idris, turun Nabi Allah Nuh alaihissalam, satu ajaran yang betul. Waktu itu Al-Quran tak ada lagi. Jadi mana nak ambil rujukan ataupun dalil? Daripada mana? Daripada suhuf inilah.
Jadi suhuf ini tuan-tuan sekalian, awal ajaran yang betul. Kalau kita cakap awal daripada ajaran yang salah dah, maka salahlah nabi-nabi terdahulu. Jadi mereka tuan-tuan sekalian, nabi-nabi terdahulu buat kerja, sampaikan dakwah. Jadi suhuf yang diturunkan menjadi rujukan mereka. Jadi apabila diselewengkan seperti diselewengkan Taurat dan Injil, itu sebab mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sebutkan pahaman-pahaman agama, firqah itu asalnya firqah yang betul. Asal itu firqah yang betul, sebab dibawa oleh nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bodoh ni tuan-tuan sekalian, apabila diselewengkan, maka mereka faqad dalla dalalan ba'ida. Mereka itu sesat dan sesat sejauh-jauhnya. Itu saya cakap, kalau mereka lihat suhuf yang sebenar, mereka akan nampak. Kalau lihat suhuf yang sebenar, sebab benda itu kesinambungan. Kalam itu daripada Allah, mana perintah itu daripada Allah Ta'ala. Apabila mereka pandang akan individu itu, maka sesatlah mereka. Seperti zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh, tuan-tuan sekalian, asal mereka menyembah Allah Ta'ala. Apabila tuan-tuan sekalian, mereka lihat akan bijak pandai dalam agama, lepas tu yang bijak pandai dalam agama ni tuan-tuan sekalian, lebih-lebih suruh buat itu, suruh buat ini, sampaikan iblis masuk, cocok tuan-tuan sekalian. Mula-mula gambar, lepas gambar buat patung, lepas patung sembah. Itu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mula-mula hormat dan gambar orang bijak pandai, orang wali Allah. Jadi apa mereka takjub ataupun mereka sayang sangat, mereka lukis gambar. Ini idea datang daripada siapa? Idea datang daripada iblis. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka tidak melihat akan kalam Allah. Itu sebab mereka tertipu. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut 83 orang tidak tertipu? Sebab mereka melihat akan wahyu, akan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang lain itu tuan-tuan sekalian, punya lama 950 tahun. Yang lain tu macam mana? Yang lain tidak melihat akan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sampaikan anak sendiri pun tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi inilah suhuf, inilah petunjuk lembaran-lembaran yang tidak dikatakan kitab ataupun buku yang dihaskan. Jadi kaum-kaum terdahulu inilah rujukan mereka. Apabila mereka tidak melihat akan surat pekeliling ini, kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi sesat. Inilah penyelamat mereka. Jadi kita ini ada Al-Quran. Bismillah. Jadi sebenarnya kita umat Muhammad ni dengan izin Allah sungguh-sungguh beruntung, dua pak sekalian. Sebab Allah Ta'ala ceritakan ini cerita umat-umat purbakala. Mereka menafikan akan kalam Allah Ta'ala. Ini yang terjadi. Kita Allah Ta'ala jadikan di akhir umat Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, gambarkan bagaimana keadaan dahsyat akan azab Allah yang dikenakan kaum Ad, dikenakan kaum Samud. Masya Allah. Jadi kita, Allah Ta'ala bagi banyak dah tuan-tuan sekalian. Jadi masalah yang kita ni, Allah, nak cakap apa lah tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahulah. Tak nampak lagi masalah itu. Akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan nikmat Allah Ta'ala itu, Allah Rabbi. Tak mahu guna kita tuan-tuan sekalian. Dalam pembelajaran kita ke sekolah, ke universiti, tak boleh nak amal akan apa yang sebenar-benar yang Allah Ta'ala. Yang kita nampak ke madrasah lah, kalau ngaji tuan-tuan sekalian memang tak ada perempuan lah, perempuan okey lain. Banat dan banin kan, ada dia punya madrasah, itu kita nampak. Tapi kat sekolah kita tak boleh buat tuan-tuan sekalian, walaupun kita punya pemerintah orang Islam. Takut tak kita takutlah tuan-tuan sekalian pun tak takut azab Allah Ta'ala bila-bila sahaja boleh datang. Kan? Jadi kita ni tak nampak itulah yang ada minoriti yang kuat pun tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi, tak dapat nak sangkal. Padahal Allah Ta'ala dah tunjuk dah tu banyak
kisah-kisah di dalam Al-Quran yang tidak melaksanakan kemahuan dan kehendak Allah Taala. Jadi kita kena buat, kita kena takut sebab ini soal akidah. Kita nak menjalankan kemahuan dan kehendak Allah Taala. Jadi bodoh ni Allah Ta'ala dah beri dah tentu sekali lama dah. Jadi apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang tak elok Allah Ta'ala bagi kita. Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi kita ni umat Muhammad SAW bersyukur banyak-banyak tuan-tuan sekalian sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu orang yang taat Allah ni jadi orang yang mengkhianati ataupun melakukan maksiat ini jadi tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang laut okey Jordan itu. Laut okey Jordan itu tuan-tuan sekalian. Laut Jordan itu sampai sekarang ada yang laut mati. Yang laut mati. Allahuakbar. Kalau bab akhir zaman ni, kalau dalam hadis Nabi mau penuh nak turun Dajjal, Rasulullah bagi satu persatu dengan surutnya air dekat Tasik Tabariyah ataupun Sea of Galilee. Lepas tu akan mati ladang kurma Nahlu Baisan. Ladang kurma dekat Baisan. Baisan mana? Jordan. Belum disemak-semak tuan sekalian, itu adalah apabila dilihat sekarang ni ladang tu dah tak ada tuan sekalian, memang korin kontang dah sekarang ni. Memang dah mati jadi semua. Dalam hadis Nabi cakap pohon itu akan kering. Sekarang ni bukan koring, batang pun dah tak ada. Ini Ustaz nak beritahu tuan-tuan sekalian, Rasulullah beritahu satu-satu pun. Amat beruntunglah kita tuan-tuan sekalian. Apabila kita sikap kembali akan dalil petunjuk itu, beruntung sangat-sangat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bersyukur lagi, wal iazubillah, tak tahu lah. Kalau nak nyebut hari-hari basah bibir kita dengan perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Ta'ala pula mengenai suhuf itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul aliyyul azim. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Suratul A'la ayat 18 hingga 19. Mana suhuf disebutkan di dalam Al-Quran. Mana benda tu aduh. Jadi kalau kita cari, adalah transkrip tu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa bahasa Syriani, dalam bahasa zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pandai baca bahasa-bahasa lama ni, beruntunglah tuan-tuan sekalian dapat kita lihat transkrip tu kan. Dan cerita-cerita Israiliyat banyak dekat topik-topik macam ni lah. Kisah-kisah makhluk-makhluk purbakala. Kalau dalam Taurat tu ada 4 kitab terjemah, dalam Injil ada 4 kitab. Injil Luke, Injil Matthew, banyak Injil ada 4. Lepas tu kalau Taurat pun ada 4 tuan-tuan sekalian. Book of Numbers lah banyak, ada 4 Taurat. Kalau Injil ada 4 juga. Akan terjemahan, tapi terjemahan kebanyakan ya tuan-tuan sekalian sampai satu tahap ke Injil dia terjemah, Allah Ta'ala bingung sebab apa tuan-tuan sekalian nak memutuskan sesuatu perkara dahsyat. Akan seleweng, bukan keseluruhan lah, hanya sebahagian kata Allah di dalam Al-Quran. Berhubung dengan bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya sebanyak 100 suhuf. Dan sebahagian ulama pula mengatakan 110 suhuf. Makna sebahagian ulama kaji ada 100 suhuf. Berdasarkan dalil-dalil lah ada 100 suhuf. Perkiraan mereka surat Pekeliling itu ada 100 surat Pekeliling yang diturunkan. Lepas tu ada pula yang mengatakan 110. Diturunkan kepada Nabi Adam 10 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Sid 50 suhuf. Nabi Sid hidup sebelum Nabi Allah Idris alaihissalam. Diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim 10 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Allah Idris 30 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Allah Musa 10 suhuf. Nabi Rasul 124,000. Menurut qaul yang mu'tamad, tidak diketahui bilangan yang sebenarnya suhuf itu. Tak tahulah. Sebab kalau kita Nabi dan Rasul pun 124,000 Nabi dan Rasul.
yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya. Walau bagaimanapun wajib atas tiap-tiap orang mukallaf beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan beberapa suhuf kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya dengan jalan ijmal. Satu dalam jalan tafsir. Tafsir tu kitab empat tu. Dalam jalan tafsir. Tafsir ni tahu satu-satu isi kandungan bahasa apa diturunkan kepada Nabi siapa, Rasul siapa. Itu tafsir satu-satu. Lepas tu kalau suhuf ini wajib kita tahu dari sudut ijmal. Ijmal ni borong lah. Nah, tidak perlu secara tafsir isi kandungan dalam, tidak perlu tahulah. Yang kita faham itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut kalam Allah, kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala, hukum hakam dari sudut perjalanan hidup, dari perjalanan hidup ghaib diceritakan di dalam suhuf, termasuk 110 suhuf tersebut ijmal ataupun secara borong. Itu tuan-tuan sekalian adalah perbezaan antara kitab dan suhuf. Yang kita nampak kitab ini khas, lepas itu suhuf ni hanya pekeliling ataupun lembaran-lembaran sahaja. Tidak dihaskan seperti beg kitab. Baik, sambungan sikit lagi tuan sekalian, lepas itu kita masuk qiyamah. Tak habis lah Kitab-kitab yang menjadi syariat, kitab-kitab Allah yang terbesar yang menjadi syariat ialah yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat diterangkan hukum-hukum syariat dan akidah serta keimanan yang sebenar yang diredai Allah Ta'ala. Syariat di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan disampaikannya kepada umatnya selaku seorang Rasul dinamakan syariat Nabi Allah Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, ataupun satu pendapat bagi tahu dalam bahasa Qibti. Qibti itu bahasa Fir'aun. Qibti penduduk asal Mesir. Bani Israel dia pindah randah. Nah, silap. Yang kedua Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa dah ke langit kedua. Berapa umur kan? Dah ke 2220 tahun. Ikut umur Masihi itulah. Nah, 2020 tahun umur Nabi Allah Isa. Tak tua ke ustaz? Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa yang boleh menafikan jika Allah Taala cakap jadi? 2020 94 tahun boleh khajar lagi tuan silan. 2020 umur Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa kan waktu turun nanti kata Rasulullah, jubah Nabi Isa pakai jubah, lepas tu pakai jubah lagi satu. Tuan-tuan perasan tak banyak pakai jubah, pakai lagi satu jubah tu. Yang jubah kepala tangan tu kan, warna hijau tu kan, selalu ulama Yaman. Puak-puak Habib pakai tuan-tuan sekalian. Itulah jubah yang dipakai oleh Nabi Allah Isa waktu diturunkan pada langit kedua. Malaikat bawa pegang dua belah kepak malaikat kiri kanan, bawa turun loket mana? Loket Masjid Umawi, loket Dimash, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Allah Isa. Nanti kita nampak Nabi kalau hidup zaman tu lah. Kita nampak Nabi, hidup dengan Nabi. Allah Rabbi, kau tak seronok kan? Nah, hidup dengan Nabi, hidup dengan Rasul. Bukan Nabi, Rasul pula. Nabi ni tuan-tuan sekalian, perbezaan Nabi dan Rasul ada beza. Dan Allah Ta'ala bagi wahyu disampaikan kepada umat. Kalau Nabi bagi wahyu untuk kegunaan dirinya sendiri. Bagi mukjizat untuk kegunaan dirinya sendiri. Kalau Rasul bagi umat tengok. Rasulullah terbolah mukjizat, bagi terbolah bulan dengan mukjizat. Nabi Allah Isa boleh sembuhkan penyakit sopak. Lepas tu orang mati boleh hidup balik. Bodoh mati boleh hidup balik lah. Nabi Allah Isa alaihissalam hebat akan tangan. Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa hidup. Dialah yang melawan, yang membunuh Masih Dajjal Samiri itu. Lepas tu dialah yang menyelamatkan orang Islam daripada Ya'juj wa Ma'juj. Mana hidup zaman Nabi Allah Isa beruntung ambil lah tuan-tuan sekalian. Tapi dia punya ujian Allah Rabbi.
diturunkan kepada Nabi Allah Isa di dalam kitab Injil, itu disebutkan perintah-perintah Allah Ta'ala menyuruh umat manusia mentauhidkannya dan melarang menyekutukannya dengan sesuatu benda atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Syariat di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS dan disampaikan kepada umatnya selaku seorang Rasul dinamakan syariat Nabi Allah Isa. Ada tak terjemah kembali Injil yang ditulis oleh satu pengikut Hawariyun itu? Yang awal nama dia Barnabas. Itulah Injil yang diterjemah, yang sebenar-benar Injil daripada Nabi Allah Isa AS yang diberi nama Injil Barnabas. Barnabas tu yang paling awal beriman dengan Nabi Allah Isa setelah Nabi Allah Isa keluar daripada Palestin. Keluar sebab Raja Nasara mengejar Nabi Allah Isa alaihi salam. Dua boleh Hawariyun. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekarang kita nampak ni Al-Quran membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab terdahulu turun daripadanya. Kitab Al-Quran mengandungi amar dan nahi, wa'id, kabar yang menggembirakan dan yang menakutkan dan kisah-kisah umat purbakala. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan disampaikan kepada seluruh umat manusia selaku seorang rasul yang kafah, Rasul untuk seluruh umat manusia dinamakan syariat Nabi Muhammad. Nabi Allah Isa turun nanti, Nabi Rasul juga. Title tu takkan hilang, tapi ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Isa bertemu dengan kita nanti kalau panjang umur dengan izin Allah Taala waktu subuh. Belum sampai subuh lagi. Waktu subuh itulah, waktu subuh nak sampai subuh, waktu Imam Mahdi, Imam Muhammad bin Abdullah nak mengimamkan tentang segala, maka turunlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Mengenai kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam yang hanya memuatkan fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat serta peringatan-peringatan yang mesti dijalankan oleh umatnya, tidak memuatkan syariat Allah dan hukum-hukum Allah agama, kerana Nabi Allah Daud alaihi salam hanya diperintahkan oleh Allah Taala mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam yang telah diutuskan menjadi rasul dan membawa syariat yang terdahulu daripada Nabi Daud alaihi salam. Syariat yang kita nampak hari ini daripada dulu tuan-tuan sekalian yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS adalah bulan Zulhijjah itu kurban serta akikah dibawa sampai zaman kita. Yang selalu tak beritahu kalau akikah tu semoleh binatang, semoleh juga untuk lahir anak tu daripada umur 7 hari sampai umur 15 tahun tu. Ambil darah tu letak kat kepala orang. Itu zaman Nabi Allah Ibrahim. Mana sebelum sampai syariat Nabi Muhammad dah ada benda tu dah. Jadi apabila sampai syariat Nabi Muhammad SAW, sembelihan itu dijalankan, cuma darah tu tak boleh lah. Jadi tak adalah ambil darah tu letak kat kepala baby. Itu lain betul. Tak adalah buat macam umat-umat terdahulu lakukan. Kalau syariat Nabi Allah Musa macam mana tuan-tuan sekalian? Kalau nak sembahyang, kaki kena najis, kaki kena potong. Dahsyat Kalau najis kalau kita basuh kalau serta mughalazah pun basuh juga kan. Cuci dengan air tanah, lepas tu dengan air mutlak 6 kali kan. Okay. Jadi kalau zaman Nabi Allah Musa syariat sampaikan pada koyak ataupun buang dulu, tak boleh pakai. Kalau nak ibadat. Kalau zaman Nabi Adam AS, kata Nabi Adam AS, umatku nak taubat hanya diterima taubat dekat mana? Dekat tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Umat Nabi Muhammad di mana-mana sahaja. Itu saya cakap umat Muhammad macam mana hebat kan? Kita tak terasa kita hebat sebab kita tak mau menggaji. Bukan hebat ke arah mazmumah, tidak. Makna dia hebat ni naikkan jazbah, semangat kita nak kerjakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam ikut syariat Nabi Allah Musa. Oleh itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud AS tidak merupakan kitab yang mengandungi syariat ilahi, undang-undang ketuhanan, dan kitab Zabur itu juga tidak menjadi sebuah kitab syariat sebab ikut syariat Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang lain tuan-tuan sekalian, suhuf ataupun pekeliling yang Allah Taala telah tetapkan. Jadi Ustaz rasa sampai 187, insya-Allah lagi sekali kita jumpa habiskan tajuk beriman kepada kita. Lepas itu kita akan masuk ghaib, beriman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima insya-Allah.
Jadi habis dah 187 sambung, insya-Allah nanti kita sambung seterusnya. Jadi kesimpulan pengajian kita pada hari ini, perbezaan di antara kitab dan suhuf. Jadi kita faham set elok-elok, dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur itu adalah kalam Allah Taala, suhuf itu pun kalam Allah. Salahkan nabi-nabi terdahulu, kenapa yang kita nampak hari ini ada orang yang menyembah selain dari Allah Ta'ala, walaupun asal muasal sumber mereka daripada sumber yang betul. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka lihat individu semata-mata. Itu saya cakap, jangan lihat individu wasak gitu. Individu semata-mata, bukan tak boleh lihat. Mana kita berpandukan orang tu. Apa terjadi kepada Haji Arifin, rasa ada arwah 2016 kena stroke. Haji Arifin lah kerajaan langit. Kenapa bodoh tu boleh berlaku selain daripada sini? Sebab tengok individu. Kenapa orang terlampau takjub sampai ada agama pahaman sampai jadi Tuhan Sai Baba. Sebab tengok individu. Begitu Dajjal turun nanti individu. Dajjal turun nanti dia boleh buat bodoh sekolah bodoh Allah Ta'ala bagi. Apa yang dibuat oleh Nabi Allah Isa, Dajjal boleh buat tuan-tuan sekalian. Hidup bodoh yang mati. Lepas tu apa yang nak semua daripada Dajjal, laknatullah al-Samiri. Bahkan kecerdikan Dajjal 60 tahun mengatasi kita semua. Itu sebab yang canggih-canggih ada dekat mana? Ada dekat Amerika. Sebab Amerika itu adalah satu negara ataupun tanah yang dibangunkan oleh Masihi Dajjal. Kita pun boleh kenapa? Dia punya teknologi canggih mana? Tapi ini jangan boleh lah. Itu teknologi ataupun buah fikiran yang datang daripada Masihi Dajjal. Dia cakap kita lemah. Nah, kalau kita kaji benda ni tuan-tuan sekalian, kita tak heran pun. Kau tak heran dia pula. Nah, kita ada Allah Ta'ala, kita tidak mau besar-besarkan si kafir itu. Kita rasa down tuan-tuan sekalian sebab kita tak ngaji, sebab kita tak kaji betul-betul apa yang berlaku kepada mereka tuan-tuan sekalian. 60 tahun kecerdikan mereka mengatasi orang semua. Mana Dajjal 60 tahun. Kalau kita hidup 2020, Dajjal dah 2080 punya teknologi. Itu yang boleh sampai ke bulan. Itu yang ada boleh dia punya apa? Dia punya roket tu kan. Dia punya apa? Dia punya jet tu boom pergi ke angkasa. Sampai ke kita pun ada satelit Miasat 1, Miasat 2 tu kan. Yang pancang astro habis semua tu. Jadi kocok kita apa sekarang? Taat Allah, laksanakan kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala. Allah tak ukur daripada kecanggihan tuan-tuan silat. Ingat elok-elok. Allah tak ukur kita daripada kecanggihan. Kalau mereka ada jet berjuang, kita ada Allah. Kita jangan samakan keyakinan kita dengan Allah. Bukan kita tidak perlu dengan apa? Dengan defense ataupun dengan pertahanan kita. Bukan tidak perlu, kita perlu, tapi yakin kita bukan yakin seperti orang kafir. Itu deh. Jadi kita lihat apa? Lihat Al-Quran, lihat kitab. InsyaAllah tuan-tuan sekalian yakin kita kemenangan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Sekian saja yang dapat saya ungkapkan. InsyaAllah ibu ayah sekalian sampai mati insya-Allah. Aku liqauli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.